kita tidak perlu untuk terus melaksanakan pilihan raya tempatan di seluruh negara. Tetapi kita boleh mula di Kuala Lumpur yang sangat-sangat memerlukan demokrasi dalam proses merakyatkan sistem pentadbiran ibu negara kita ini. Pilihan raya pihak berkuasa tempatan menjadi topik hangat sekali lagi apabila pengurusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai menggesa agar ia dilaksanakan di ibu negara. Menurut Tan, pelaksanaan pilihan raya PBT akan menjadikan Kuala Lumpur lebih mampan mengamalkan tadbir urus berkesan, bersih dan berpaksikan rakyat. Namun sebagai rakyat Malaysia, adakah kita semua memahami apa itu pilihan raya pihak berkuasa tempatan atau juga dikenali sebagai pilihan raya kerajaan tempatan? Ikuti penjelasan yang disediakan oleh Kini TV. Di Malaysia, selain daripada memilih ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, pilihan raya juga pernah diadakan di setiap daerah untuk memilih Datuk Bandar dan ahli majlis. Pilihan raya pertama PBT diadakan 5 tahun sebelum merdeka iaitu pada 16 Februari 1952. Bagaimana prosesnya? Ia tidak diadakan secara besar-besaran atau memerlukan tempoh masa yang lama. Ahli majlis juga mestilah terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan etnik. Peti undi juga diletakkan di pejabat daerah serta balai penghulu dan penduduk sekitar digalakkan keluar mengundi. Namun pada 1 Mac 1964, pilihan raya PBT digantung atas faktor pengisytiharan darurat berikutan berlakunya konfrontasi di antara Malaysia dan Indonesia. Pengantungan tersebut kekal sehingga 1976 apabila Parlimen meluluskan Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 dan memansuhkan pilihan raya PBT sehingga hari ini. Pada 18 Disember 1975, Menteri Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Ong Ki Hui membentangkan bacaan kedua rang undang-undang tersebut di Dewan Rakyat. Dalam pembentangannya, kerajaan mencadangkan satu undang-undang yang menyeluruh dan seragam untuk mengelakkan kekeliruan dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Antara alasan ahli parlimen kerajaan pada ketika itu dalam menolak pelaksanaan semula pilihan raya PBT adalah kerana pilihan raya untuk memilih dua wakil rakyat di peringkat parlimen dan DUN sudah memadai serta bagi mengurangkan budaya politik. Rentetan daripada pemansuhan tersebut, isu ini menjadi bahan kempen parti pembangkang. Gabungan Pakatan Rakyat yang kini telah dibubarkan pernah berjanji mengembalikan semula pilihan raya PBT pada PRU 2008 dan 2013. Pada 2014, Pulau Pinang yang ditadbir oleh DAP memohon untuk melaksanakan pilihan raya PBT namun ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Mahkamah memutuskan kerajaan negeri tidak boleh secara sebelah pihak mengecualikan pemakaian Seksyen 15 Akta Kerajaan Tempatan 1976 kepada seluruh Pulau Pinang. Seksyen 15 memansuhkan hak Badan Perundangan Negeri untuk mengadakan pemilihan kerajaan tempatan di negeri-negeri. Ketika ini terdapat 155 kerajaan tempatan termasuk 4 agensi yang diberi kuasa PBT. Daripada jumlah ini, 132 PBT masih bertaraf Majlis Pembandaran dan Majlis Daerah. Namun, apa yang menjadi polemik adalah apabila beberapa pemimpin Melayu menganggap pelaksanaan semula pilihan raya ini akan menggugat perpaduan kerana kawasan bandar dikatakan akan didominasi oleh kaum Cina. Polemik ini juga telah berlalutan sejak era awal kemerdekaan apabila gabungan Barisan Nasional keberatan mengadakan pilihan raya PBT kerana kawasan bandar cenderung dimenangi parti pembangkang. Minggu ini, beberapa pemimpin UMNO termasuk Ahmad Maslan dan Rizal Marikan turut memberikan reaksi, antaranya ia akan menelan belanja besar dan bakal menjadikan isu perpaduan di antara kaum semakin beruncing. Ketua Pemudanya Dr. Akmal Saleh juga memberi amaran keras terhadap DAP supaya tidak memprovokasi status quo orang Melayu di negara ini. Selain itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mendakwa cadangan yang dikemukakan oleh pemimpin DAP itu sebagai satu naratif beracun dan perlu dikawal oleh Perdana Menteri. Bagaimanapun, beberapa pemimpin Pakatan Harapan mempunyai pendapat yang berbeza. Menurut pemimpin DAP Perak, Dr. Aziz Bari, orang Melayu mungkin mendapat manfaat khususnya di negeri-negeri pantai timur dan bukannya kehilangan kuasa seperti yang dikhawatiri. Pakar perlembagaan itu juga berpandangan, pelaksanaan semula pilihan raya PBT merupakan kaedah bagi menangani aduan akar umbi berhubung isu seharian mereka. Malah, pemimpin PKR yang lantang seperti Hasan Karim juga berpendapat, pilihan raya PBT seharusnya dilaksanakan di seluruh negara. Menurut Hasan, sistem pemilihan ahli majlis yang sedia ada hanya memberi faedah kepada parti yang memperoleh 2/3 majoriti di sesebuah negeri, malah bertentangan dengan objektif demokrasi berparlimen. Sementara itu, pengerusi Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Muhammad Faisal Abdul Aziz berkata, pelaksanaan pilihan raya PBT tidak perlu lagi dibimbangi dari sisi perkauman memandangkan kadar peratusan populasi orang Melayu di Kuala Lumpur juga sudah mencecah 50%. Tambah Faisal,
Demografi di bandar sudah tidak sama seperti era pasca merdeka peninggalan British yang mengamalkan dasar pecah perintah dengan meletakkan sesuatu kaum di kawasan tertentu. Melalui pelbagai pandangan yang dilontarkan, pilihan raya PBT dilihat sebagai satu sistem kompleks yang mempunyai kesan positif dan negatif. Sekiranya dilaksanakan semula, ia akan menjadi peringkat yang paling dekat dengan akar umbi serta kaedah paling baik dalam memberi fokus kepada isu tempatan dan meningkatkan penyertaan rakyat. Namun, selain kebimbangan mengenai isu kaum, perkara yang perlu diambil kira adalah sekiranya bakal wujud satu lagi lapisan Little Napoleon yang perlu dihadapi oleh rakyat dengan pelbagai karenah birokrasi dan politik PBT. Selasa lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha Mustafa berkata perkara tersebut bukanlah keutamaan kerajaan perpaduan ketika ini, tetapi ia akan dibincangkan dengan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Meng. Namun, pada masa yang sama, siapa yang boleh memutuskan perkara ini dan atas dasar apa? Ketika ini terdapat 101 daripada 192 negara di dunia yang mengadakan pilihan raya PBT, termasuk negara jiran Indonesia. Ketiadaan pilihan raya ini dilihat telah meluaskan jurang di antara orang ramai dan pihak berkuasa tempatan kerana rakyat Malaysia semakin tersisih daripada membuat keputusan di peringkat tempatan. Tajuk-tajuk berita terkini juga turut menyerlahkan isu integriti dan keterusan yang berlaku di peringkat PBT. Dalam masa yang sama, Malaysia mengamalkan sistem federalisme di mana kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa yang terhad berbanding kerajaan persekutuan. Justru pilihan raya PBT dilihat akan melemahkan lagi kuasa kerajaan negeri. Sehubungan itu, apa yang diperlukan adalah satu sistem yang betul-betul menggambarkan keperluan kelompok-kelompok yang berada di Malaysia ketika ini. Sebarang penerimaan atau penolakan cadangan pelaksanaan semula pilihan raya PBT juga perlu dibuat berdasarkan fakta dan bukan atas sentimen kaum semata-mata. Ses Akmal melaporkan untuk Kini TV.